Apa pelajaran yang tuan dapat daripada Christopher? Sifu, saya masuk lewat sikit tapi saya dapat tengah yang belakang tu je. Yang depan saya tak tahulah dia cakap apa. Okey. Uh, yang pentingnya dia cakap ialah kita mestilah involvekan diri kita dalam media sosial, especially Facebook Hmm. dan juga Instagram. Tapi Instagram pun dia bawah Facebook juga kan. Dia punya Ya, company Facebook pun bawah apa Meta kan. ya, So jadi dia dia apa yang dia sarankan ialah involvekan diri dalam dalam Facebook, dan dia minta kita katakan posting tu mestilah sopan lah, macam Sipu cakap lah. Jangan dah taruh gambar kartun ke apa ke kan. Jadi hmm, kalau kita tahu gambar kartun, orang tak layan kita, orang tak serius dengan kita. ya, Jadi kan sebab tu kita kena tahu gambar yang sopan sikit lah. Tak kisahlah posing macam mana pun, tapi mesti sopan lah. So dia kata banyak yang dia dan juga dia punya rakan-rakan dekat dekat bawah yang kembangkan dia punya apa tu, dia punya members tu, hmm, kebanyakannya melalui Facebook. ya, Of course lah ada yang daripada apa dia pun ada juga daripada yang lain-lain, tapi Facebook tu lagi satu dia kata kalau boleh buat video YouTube. Tak kisahlah apa-apa pun, macam dia punya, tapi kena ada niche sendiri dah dulu. Macam pada dia kata dia lebih pada cooking. Saya pun tak pernah dengar cooking kan, mungkin mungkin masak kan. ya. Itu dia punya niche. So dia banyak cerita pasal masak. Tapi dia masukkan lah. Mungkin saya tak tahulah, saya tak tengok lagi video dia. Yang saya boleh bayangkan, mungkin dia bila dia masak apa tu, macam komponen yang digunakan tu, sayur-sayur tu yang berkhasiat, dan direlatekan, mungkin lah direlatekan kepada greens, super greens ke ataupun super reds ke, yang memberikan kesihatan kepada kita. Mungkin itulah. So dia kata yang penting kita jangan apa tu stres sangatlah kepada apa tu company ni. Kalau boleh kita tak berapa apa, nanti orang boring. Jadi kan kita just apa yang kita minat, niche kita. Kalau kita kata niche kita gardening, cerita pasal gardening. Dalam benda tu kita boleh tengok, boleh cakap apa tu yang kita tanam adalah tomato. Mungkin kita ada greens apa ke yang vitamin ada semua. You boleh relate kan dengan produk kita. So macam itulah. Itu je lah yang saya, yang depan-depan tu saya tak lakat saya masuk lewat sih. Okey, good. Ya, betul. Dalam Facebook, tuan-tuan, dalam Facebook ni antara yang ramai lah top income di Live Good. Ramai menggunakan Facebook. Ramai menggunakan Facebook untuk buat marketing. Okay. Now, ya, setiap leader tu dia ada kadang-kadang ada perbezaan juga dari segi style, dari segi style. Kalau Tim Miller, dia satu hari dia post macam-macam, sampai 20 post satu hari. Okay. Tapi yang kawan kita ni, Christopher ni, cara dia ialah dia sudah lama menggunakan Facebook ni, dan dia sudah ada followersnya itu. Dia buat satu hobi lah, jadi hobinya itu ialah sharing resipi masak lah. Okay, dia pilih yang tu. Of course itu salah satu cara yang powerful dalam Facebook lah. Bila kita fokus kepada satu niche ni, satu bidang. Tak payah kita cerita bidang memasak, lepas tu cerita bidang penjagaan kereta, lepas tu cerita pelbagai niche, pelbagai bidang. Okay, dalam Facebook kalau kita nak create followers, kita kena pegang satu niche, satu bidang yang kita suka. Okay, menjadi hobi kita lah. Jadi kalau si Christopher tadi tu dia pilih resepi.
Jadi dia selalu sharing resepi. Jadi orang-orang ikut dia nak tahu resepi, jadi follower. Menjadi follower. Okay. Now, kalau kita tengok dia punya jumlah, tuan-tuan, kalau kita tengok tadi jumlah bilangan orang dia sponsor, tidaklah ramai, tuan. 33 orang. 33 orang yang direct sponsor lah. Dia punya bawah tu, si Kelly rasanya, bawah dia. Lebih ramai, lebih 100 orang. Dia 33, dia punya downline tu lebih ramai orang daripada dia. Direct sponsor lah. 100 lebih, 140 macam tu lah. Okay, jadi walaupun tidak ramai macam tu, tapi dia daripada 33 tu 12-14 itu yang betul-betul aktif. Itu yang jadikan dia punya tim besar sampai ke Filipina, sampai ke Afrika, sampai ke Eropah kan. Sedangkan dia buat benda ni part time saja, tuan-tuan. Si Christopher ni sampai sekarang dia buat ni secara part time, bukan full time. Dia bekerja. Masih ada kerja yang dia buat. Okay. But pendapatan dalam Live Good 4 kali 5 kali lebih besar daripada pendapatan dia dalam gaji dia tu. Kan? Mungkin tak lama lagi mungkin dia akan resign lah. Tapi dia kata tadi tu dia sayang nak resign sebab dia dapat bila jadi pekerja ni kan kita dapat something, kita dapat sebagai pekerja contoh bil hospital ke apa ke, kita ada benda tu. Tapi tidak tahulah, mungkin satu masa nanti dia akan tengok time freedom tu kan, dia nak time freedom, maybe dia akan resign. So income dia sekarang pun dah dekat-dekat 100,000 sebulan, 100,000 ringgit sebulan. Okay, yes, betul lah apa yang tadi disampaikan tadi itu oleh Syarudin. Okay. Now, tuan-tuan, sekarang ni kalau kita tengok dalam Facebook, dia bagus kita buat page. Dia bagus kalau kita buat page. Tapi sekarang ni kan, hari ini siapa tengok yang profile kita tu, yang profile, semua orang kena buat profile. Bila kita buat account Facebook, itu profile dipanggil, profile. Jadi kalau kita nak buat bisnes, kita buat page kan. Tapi dalam profile tu, tuan, dalam profile tu dia sudah boleh menjadi macam page. Dia boleh jadi macam page dah. Sebab dia sudah tambah dia punya features dalam profile tu. Okay. So dalam profile pun tentu boleh ada followers. Sebab profile dia maksima 5,000 orang kita boleh add sebagai kawan, sebagai friends lah, 5,000 orang kan. Selepas 5,000 orang tak boleh lagi lah, kita tak boleh add kawan dalam Facebook. Jadi kita kena buat second pula account, second profile. Tapi tuan-tuan sekarang boleh, tuan-tuan boleh ratusan ribu orang pun boleh, tapi bukan friend. Okay, 5,000 tu friend. Yang selebihnya tu tuan-tuan boleh guna yang dipanggil followers. Okay, followers. Biasanya itu dalam page, tapi sekarang ni dalam profile pun boleh. Okay, boleh tuan-tuan boleh beribu-ribu orang, ratusan ribu orang pun boleh dalam kita punya profile sebagai followers lah kan. Jadi kalau macam tadi, kalau macam si Christopher tu, dia ada something yang dia share every day. Dia kongsi setiap hari kan, on recipe. Jadi nanti ramai orang akan ambil masa bertahun lah, ambil masa bertahun-tahun juga. Akan ramai beribu-ribu orang akan follow dia. I don't know sekarang dia berapa ribu, I don't know. Tapi dia tentu sudah ramai followers sebab dia sudah bertahun-tahun dia share dia punya
hobi itu dalam dia punya profile. Jadi semua tim Sifu tuan-tuan mesti ada Facebook account. Semua tim Sifu, everybody mesti buat Facebook account. Kalau tak ada sekarang lah. Kalau tak ada sekarang, buatlah. Kalau yang sudah ada, continue lah, sambung. Kan? Tuan-tuan kena post every day. Pilih satu niche, pilih satu hobi, satu hobi yang tuan-tuan nak share dalam Facebook. Dan tuan-tuan tidak payah create. Yalah, bagusnya jadi kreator. Kreator ni tuan-tuan yang cipta bahan tu. Tapi tidak semestinya. Tuan-tuan boleh copy and paste saja. Ambil sana, ambil sini, ambil sana, post dekat kita punya Facebook, kan? Copy paste ni ada dia punya adab lah. Ada adab untuk copy paste. Facebook pun dia ada dia punya undang-undang, peraturan dia, kan, dalam kita nak copy paste ni, kan. Jadi follow je guideline kalau kita nak copy paste. Tapi biasanya banyak information tu 90% copy paste sajalah, kan. Itu supaya tuan-tuan dapat followers, create followers, tuan. Kita kena buat dari sekarang lah, kan. Kena buat dari sekarang. Because business kita ni bukan business 1-2 hari. Live Good adalah business yang kita buat bertahun-tahun, tuan. Jadi start now. Kita kena berada dalam social media. Follow orang yang dah berjaya ni, tuan. Sebab dia sudah diamond dan on the way to crown tu. Dia sudah lebih 30,000 orang dalam dia punya rangkaian. Kalau nak jadi nak jadi crown, dia perlukan 50,000 orang. So that is what we're gonna do. Tuan-tuan mesti ada Facebook account. Sifu lebih sarankan Facebook berbanding yang lain-lain. Berbanding Instagram ke, berbanding dengan TikTok ke apa tu. Kalau tuan-tuan suka Instagram, TikTok, okey, tak ada masalah. Ya, kalau tuan-tuan sudah ramai followers dalam TikTok ke dalam Instagram, kalau sudah ramai followers, continue lah di situ. Tapi kalau di sana pun tak ramai, di TikTok pun tuan-tuan tak banyak followers, di Instagram pun tak ada followers, saya pun sarankan tuan-tuan fokus dalam Facebook. Sebab Facebook ni lebih banyak dia punya kelebihan lah, bagi Sifu lah, kan? Lebih, kalau dalam industri kita ni, network marketing. Kalau network marketing, dia lebih sesuai kita gunakan Facebook, terutama yang berbentuk global. Senang, banyak dia punya tools, banyak alat-alat dalam Facebook yang kita boleh gunakan untuk kita buat marketing secara global. So yalah, nanti di sesi-sesi akan datang Sifu akan tunjukkan secara live lah macam mana tuan-tuan nak guna Facebook punya alat-alat. Sifu share sikit Facebook. Ini Sifu punya profile, tuan. Ini profile. Profile. Setiap orang bila buka account tu itu dipanggil profile. So ini profile Sifu ni. Nah, kalau tuan-tuan tengok di sini, Sifu hanya post pasal Live Good saja, kan? Jadi Sifu punya hobi dah jadi Live Good is my hobby. Sifu tidak post yang
memasak ke, bertani ke, kan, apa-apa post lah. Yang Sifu pilih, Sifu punya niche ialah live good. Live good is my niche. Itu kategori Sifu. Jadi apa-apa yang Sifu share dalam profil Sifu ialah pasal live good. Okay? Tapi tidak semestinya tuan-tuan follow macam Sifu buat ni. Tuan-tuan boleh macam tadi lah. Macam si Christopher lah. Dia post. Dia post dua-dua lah tuan. Live good plus yang dia punya hobi. Okay? Hobi dia tadi kan sharing recipe. Sharing recipe kan. Nah, tapi yang Sifu punya ni tidak semestinya tuan-tuan ikut Sifu. Ini contoh saja. Sifu pilih live good sebagai Sifu punya niche. Sifu punya kategori hobi, kategori hobi kan. Maksudnya itu network marketing lah. Okay. Jadi Sifu share everything on this profile. Kebanyakannya adalah daripada Zoom meeting yang Sifu rakam. Okay. Sekarang ni kebanyakannya daripada Zoom meeting yang Sifu rakam. Jadi at least satu hari ada satu video kan. Lepas ni Sifu akan sharing bukan satu saja, lebih banyak lah kan. Lebih banyak, mungkin Sifu akan post gambar, teks kan, short video. Kalau Zoom meeting kan panjang, 2 jam, 1 jam setengah. Okay. Tapi dia setiap hari ada post. Setiap hari ada post. Okay. Nah, kalau tengok dalam sini, followers ada berapa? Ada 5,000. Lebih 5,000 lah ni. Dan yang following ini yang Sifu follow. Orang yang Sifu follow lah. Itu following. Jadi following ni tak penting. Yang pentingnya adalah followers. Orang yang follow kita. Okay. 5,000 ni bukan yang follow Sifu dari Live Good, sebab Live Good ni baru sebulan lebih kan. Jadi yang 5,000 ni daripada followers Sifu yang kawan-kawan yang Sifu add. Okay, sebab dia dalam profil kita boleh sampai 5,000 orang. Okay, jadi Sifu dah penuh dah. Kan Sifu punya kawan dalam Facebook ni dah penuh dah, 5,000 dah kan. Dah melimpah dah. Jadi Sifu ada 3-4 account. Sifu ada 4 account. Sebenarnya Sifu ada 4 account tu kan. Okay. Sebab tu ni account ni. Sifu Gani, Abdul Ghani, Sifu Rich, Sifu Feng Fu. Nama Cina pun ada. Jadi ada 4 account. 1, 2, 3, 4 account kan. Tapi yang paling ramai yang ni lah. Ini yang paling ramai lah tuan. Ini penuh, yang lain tu tak penuh kan. Okay. Jadi contoh. Jadi nampak di sini tuan, dia ada followers. Jadi orang-orang boleh follow Sifu. Dia boleh add, dia follow Sifu lah. Okay. Jadi tidak semestinya 5,000, dia akan meningkat. Okay. Daripada followers ni. Jadi followers boleh lebih 10,000, 20,000, 30,000 followers. Itu pentingnya kalau kita ada Facebook account. Okay. So kita boleh bina kita punya followers di dalam profile kan. Biasanya dalam page lah kan. So kalau dalam page ni kan, Sifu Gani page ni. Ini page. Okay. Ini page. Dan ini kan tidak ramai sebab dia baru start. Page ini baru mula kan, baru Sifu buat. Jadi baru ada berapa followers? 148. 148 followers. So page memang dia bentuk macam ini, dia bentuk followers. Dia tak boleh add kawan kan. Page kita tak boleh add kawan, dia bukan profile kan. So dia orang klik follow lah. Jadi siapa yang follow kita, dia punya nama ni akan masuk di sini.
Jadi kalau yang bagusnya kalau orang yang sudah ada ramai kawan dalam Facebook, dia boleh guna tadi yang tadi yang kita punya profile tu kan. Di situ juga tuan-tuan sudah boleh tambah button. Dia tambah button. Tuan-tuan guna yang dipanggil professional. Tuan-tuan guna professional. Okay, di sini butang ni di tuan-tuan punya profile tu, okay, butang 3 ni. Butang 3 bulat 3 bulat ni. Okay, tuan-tuan pergi sini. Turn professional mode on lah. Sibuk sekarang on ni kan. Jadi kalau tuan-tuan punya mode off, tuan-tuan on kan dia. Okay, turn professional mode on. Jadi dia akan keluar tu tuan-tuan yang di sini. Jadi butang tuan-tuan tu berubah. Okay, dia berubah. Kalau off dia lain. Dia bentuk lain. Okay. Jadi kalau kita nakkan ada macam ni followers apa ni, jadi tuan-tuan tukar kepada professional. Turn professional mode on. Tu. Okay. Jadi yang tuan-tuan punya cover ni buatlah something macam dia beritahu tadi kan. Guna gambar yang betul. Okay, gambar betul lah tuan-tuan. Jangan gambar binatang, gambar pokok, gambar bunga apa. Itu tandanya tuan-tuan tidak honest. Okay, tidak apa tu, tidak telus lah. Ya, jadi kita kena telus, kita kena guna gambar sendiri. Okay. Untuk cover, design terpulang lah. Yang pentingnya tuan-tuan macam sibuk letak gambar macam ni, nama, nombor handphone kan. Terpulang macam bentuk apa pun. Yang pentingnya biar benda tu real. Okay. Dia pastikan jangan kosong tu. Jangan cover ni kosong, jangan. Kalau cover kosong, orang tak nak follow tu. Orang tak nak follow, orang tak nak jadi kawan kan. Jadi kawan. Kalau sifu 8 orang tu kalau sifu 8 orang, maksudnya kita request untuk 8 orang kan. Nak jadi kawan dengan orang kan. Okay. 99.99% orang tu accept. Bila sifu request. Sebab itu dia penuh. Sebab ni penuh ni kan. Tapi kalau sifu request, mesti orang akan accept. Okay. Kenapa? Sebab sifu punya cover ni nampak profesional tuan-tuan. Nampak real lah. Nampak real. Okay, dan sifu punya post ini kan sudah banyak ni tuan. Okay, sudah banyak post. Jadi orang punya trust itu tinggi. Kepercayaan orang tu tinggi. Jadi kalau sifu nak add orang sebagai kawan, 99.9% dia akan terima. Okay, sama tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sekarang tak ramai apa kawan dalam Facebook, tak ramai kawan. Tuan-tuan nak ramaikan kawan tu, tuan-tuan kena rajin add orang. Rajin add orang, rajin komen, orang punya komen kan. Tapi yang pentingnya rajin request. Okay, untuk jadi kawan dengan orang. Kawan di Indonesia, kawan di mana-mana lah. Tapi sebelum tuan-tuan buat tu, tuan-tuan mesti post dalam tuan-tuan post ni. Sebab orang akan tengok tuan-tuan. Orang akan tengok, orang ni dia punya post apa kan. Dia punya cover apa, dia punya gambar di sini apa. Semua itu akan diperhatikan, dianalisa oleh orang yang kita nak jadikan kawan tu kan. Okay, kalau dia tak berapa tertarik, dia tidak akan terima sebagai kawan. So your numbers of followers nanti kuranglah tuan-tuan. Kuranglah kan. Itu yang tadi yang dia banyak di-share oleh si Christopher tu kan. Okay, tuan-tuan kena bina followers. Okay, kena bina followers. So mesti ada something yang orang boleh tertarik.
orang boleh tertarik untuk jadi kawan, untuk berkawan dengan kita lah, kan? Benda-benda itu, you must make yourself can be trusted, di dalam social media, So itu ambil masa, tapi walaupun hari ini tuan-tuan baru nak bermula, kan? Walaupun hari ini tuan-tuan nak bermula, mulakan saja. Mungkin dalam seminggu, 2 minggu tuan-tuan sudah boleh ada 50, 60, 70 orang friends, dan itu tuan-tuan boleh tarik mereka untuk join dalam Live Good ni. Tidak semestinya beribu-ribu orang, tuan, tak semestinya. You can have 100, 200 people, tapi orang-orang tu mungkin boleh jadi tuan-tuan punya members dalam Live Good. Yang penting tuan-tuan kena buat, the rest leave it to God lah. Tidak semestinya tunggu ribuan orang baru orang tuan-tuan dapat sponsor, tidak. Tidak semestinya. So itu buat, profile kena ada. Tuan-tuan nak buat page, macam mana sebab buat page tu, silakan. Tapi sekarang ni bila saya nampak ada profesional punya ni, tak buat page pun tak apa rasanya. Tapi kalau buat lagi bagus. Sebab dia page ni ada kemudahan-kemudahan lain, yang tidak ada pada profile. Jadi buatlah, kalau boleh buat dua-dua lah. Tapi sekurang-kurangnya ada satu account, ada satu profile yang tuan-tuan boleh sharing every day. Dan hari-hari tambahkan bilangan kawan. Hari-hari request for friends, kan? Dan berinteraktif lah. Kena interaktif. Kena engage, bahasa putihnya engage. Komen orang, message orang, kan? Tuan-tuan, ada orang tengok post orang, tuan-tuan komen. Itu dia kata tadi, buat kawan, buat repo, kan? So maybe tidak ramai macam tadi lah, tuan-tuan. Kalau dapat 12 orang, 13 orang daripada kawan Facebook ni, ada 13, 14 orang yang menjadi kawan, kan? Mereka join kita dalam Live Good. Boleh jadi macam dia tadi, kan? Sudah income ratusan ribu. From 13 kaki, 13 orang. Daripada 33 tu 13 orang yang bergerak. Kan? Dia sudah senang for life lah, tuan-tuan. Kalau Christopher tadi tu, dia sudah senang for life because dia sudah jadi diamond tu. Kalau dia tak bekerja pun sekarang, income dia tu akan berterusan meningkat. Alright, apa lagi yang tuan-tuan dapat faham tadi daripada video tu? Apa yang saya dapat petik dia punya perkataan, katanya di dalam tulisan tu pun dia kata talk less. I don't know what sedangkan ramai kawan-kawan yang kalau perlu kita cerita daripada A sampai Z sepanjang-panjang mungkin dia. So macam mana itu boleh bantu, talk less? Ini soalan yang bagus. Jadi sebelum Sifu jawab, mungkin ada kawan-kawan nak bagi pandangan. Ada kawan-kawan nak bagi pandangan? Ini soalan bagus nih. Yang tadi dalam video tu dia kata, kan, secara kefahaman dia lah, tak payah nak cerita panjang-panjang, tuan. Make it simple. Talk less, kan? Talk less. Bila kita talk less, kita boleh dapat lebih banyak result itu meningkat lah. No need to go too detail, terlalu detail. Make it simple. Talk less itu maksudnya make it simple. Okay, siapa yang boleh uraikan?
Sebelum Sifu uraikan lah. Siapa yang nak cuba uraikan. Sifu, saya cuba dia. Dia maksudkan keep it simple tu supaya kita jangan cakap banyak. Pasal apa? Kalau kita terlebih cakap banyak, kadang-kadang orang tu bosan. Dan katakanlah kita cakap lebih pada produk, lebih-lebih kan, orang tu bosan. Yang sebenarnya yang kita nak ialah dia enroll kan. Jadi yang yang maksud Christopher tu dan juga tim Mila pun macam tu, saya rasa dia orang ni tak banyak cakap. Dan pasal apa? Dia kata apa yang hendak diberi tahu tu dah ada dah dalam tour tu, yang dalam video tour tu kan. Yeah. So semua dah ada kat situ, professionally done. Jadi kalau kita sendiri, kita ni bukannya profesional, kadang produk pun kita tak tahu sangat. Jadi kalau kita lebih-lebih cakap, especially pasal produk, mungkin tak betul apa yang cakap tu atau lagi. Lagipun orang, dia punya attention span tu pendek je. Kalau kita lebih-lebih sikit dia dah mula dah boring dah, dia tak ni. Kalau macam tu dia tak berapa minat lah. So kalau boleh pendek dan terus masuk ke dalam apa nak cakap tu macam pendek-pendek, macam copywriting pendek-pendek, dan terus masukkan ke dalam yang tour tu supaya dia dapat tengok power line dah, matrix dah, macam-macam. Jadi dalam tu memang dah ada semua dah. Kalau kita tak cakap pun dalam tu pasal dia dalam banyak bahasa kan, bahasa Melayu ada, bahasa Cina ada kan, bahasa India, Bangladesh. Jadi orang yang nak dengar tu ataupun nak tahu tu, dia boleh dapat dengan lebih ringkas, bukan ringkas lah, lebih padu daripada apa yang kita boleh terangkan lah. Saya rasa macam tu je lah. Ya, very good. Make it simple. Jadi kalau dalam affiliate link, okay, jadi bukan satu orang ni tuan, kebanyakan orang-orang yang sudah capai diamond ni cakap benda yang sama juga. Dan kita punya CEO, kita punya director of marketing kan, pun cakap macam tu kan. Make it simple. Dan ada di antara leader-leader kita, ni leader-leader yang sudah berjaya, dia kata jangan treat sebagai MLM. Jangan layan bisnes Live Good ni macam bisnes MLM yang biasa tu kan. Buat macam affiliate. Memang kita ni affiliate tapi kita MLM. So affiliate maksudnya apa? Affiliate tu maksudnya tadi lah, macam kita punya affiliate link tu. Itu affiliate. Dia simple je. 6 minit, 5 minit video saja. 6 minit, 5 minit video. Jadi gunakan affiliate link tu. Banyakkan guna affiliate link. Okay? Itu yang disarankan oleh Christopher juga tadi. Dia kata, make it simple, just share. Sebab dia kata 30% link itu, okay, berkesan. Orang akan daftar 30%. Bermakna kalau 100 yang kita hantar, 30 orang akan daftar sebagai pre-enrollee. So daripada 30 mungkin ada 1-2 orang yang nanti akan upgrade. Okay? Mungkin yang lain tu akan update 1 month, 2 months after. Sebab dia bila dia sudah enroll sebagai pre-enrollee, sistem Live Good ni dia akan email. Dia akan email selalu kepada orang tu supaya dia upgrade kan. Sebab tu dia kata saya tak pernah pun ada, dia kata ada lebih 100 orang yang pre-enrollee kan. 33 tu yang sudah daftar, tapi ada pre-enrollee tu ada lebih 100 orang dia kata. Tak pernah pun satu orang yang dia email. So dia rely, dia bergantung pada sistem Live Good yang email. Follow up tu. Okay, jadi ya short, very short kan. Yang Mr. Kari Russell yang
semalam tu, Kari Rasul pun cakap macam tu juga. Make it simple. Make it simple. Banyak kan guna tour tu. Affiliate link tu tour lah. Affiliate link kita tu. Sebab situ kan ada video pendek 6 minit tu kan. Okay. Jadi itu disampaikan begitu tuan. Jadi you need to trust. You need to trust the leaders lah. Kan. Percayalah dengan mereka sebab mereka sudah berjaya dan itu cara mereka buat. Banyakkan guna Live Good Tour tu, livegoodtour.com tu. Make it simple. Make it simple. Don't talk too much. Okay. Untuk prospecting tuan, untuk prospecting. Kalau tuan kena faham ya, yang dimasukkan tadi itu prospecting, menaja. Dalam proses menaja tu tak perlu nak cakap panjang-panjang kan. Yang penting kita nak orang tu enroll kan. But after that follow up lah macam kita buat Zoom meeting ni. Zoom meeting ni tak boleh pendek, dia kena panjang kan. Sebab kita nak bagi education tu kan. Okay? Bukan marketing lagi ni. Ini sekarang educate. Kita nak educate orang. So dia panjang. Okay. Jadi yang Sifu buat contohnya yang landing page itu panjang. Landing page itu panjang, tuan. Sebab dia kan banyak video. Okay. So jadi bila kita nak guna landing page ni, tuan-tuan kena faham cara dia. Kena faham cara dia. So landing page ini sebenarnya dia bukan ke depan. Dia second wave. Dia gelombang yang kedua. Landing page gelombang kedua. Dia mesti ada gelombang yang pertama depan. Macam tadilah, macam yang Live Good Tour punya video pendek-pendek saja. Tuan-tuan buat video pendek ataupun tuan-tuan cakap rakam audio. Rakam audio maybe 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute, rakam audio kan. Atau copywriting, tulis copywriting. Okay. Jadi ada benda yang depan sebelum landing page. Jadi bila orang sudah okey, dia kata okey, dia sudah Sifu panggil kena hook, sudah dipancing lah. Sudah dipancing kan. Dia nak tahu lebih, baru kita bagi landing page. Okay, baru kita bagi landing page. Jadi dalam landing page sudah ada education. Landing page is educational page. Dia bukan hook. Dia bukan pancing, dia education. Okay. Untuk dia dapat maklumat yang lengkap. Itu dalam landing page. Jadi nak tarik perhatian orang bukan landing page. Nak tarik perhatian orang, tuan-tuan hantar video pendek ke, tuan-tuan bersuara dengan dia ke, rakam audio ke, atau buat copywriting. Copywriting tuan-tuan faham copywriting. Script lah, dia script. Yes. Script. Tuan-tuan kena buat skrip. Jadi dia nak tahu dia minat, baru kita bagi dia landing page. Okay. Nah, ini saya punya landing page. Maklumat lanjut ada di sini. Marketing plan ada, company ada, apa semua ada kat sini. So tengoklah landing page ni. So landing page itu dia boleh buat closing. Okay. Dalam landing page itu kalau dia tengok semua tu dia boleh jadi closing. Dia boleh join, dia boleh bayar terus melalui kita punya landing page tu. Tapi nak hook, nak tarik perhatian dia bukan landing page. Okay. Dia kena ada gelombang yang pertama tu. Short, benda yang pendek-pendek je. Benda yang pendek-pendek macam tadilah, macam video 6 minit tu kan. Short video. Short video atau copywriting atau audio. Dalam WhatsApp kan kita boleh rakam audio. Itu dia dipanggil yang pertama. Kita bagi ke orang. Jadi kalau ataupun tuan-tuan call lah. Kalau kita call somebody kan, itu gelombang pertama tu. Itu nak tarik perhatian tu. Kan, kata hari ini okey aku nak cakap dengan si Fatimah kan. Call dia. Kan tanya khabar apa Fatimah, apa khabar.
Waktu cakap, ya, sekarang aku ni ada aku buat, kadang-kadang dia tanya kita, dalam kita bersembang tu dia tanya, kan, apa kita buat sekarang? Jadi kita masuklah, kita masuklah. Ya, aku tengah buat ni satu company, bla 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 bla, kan. Sembang-sembang dengan dia. Lepas tu dia, kalau nak information, sekejap lagi aku bagi kau landing page. Kalau kau nak lebih tahu, lebih detail, sekejap lagi aku bagi kau landing page. Kau tengok dalam tu, marketing plan dia apa semua. Tu dia punya teknik bila kita nak guna landing page. Okay. Now, bagi mereka yang tak tahu landing page yang Sifu buat, hari ini dalam grup kita kan Sifu dah. Okay, ini contoh landing page. Landing page, ini baguslah. Gambar ni penting juga dalam landing page. Dalam landing page kita ni, Sifu akan minta gambar kan. Kalau tuan-tuan tidak bagi gambar, Sifu akan guna gambar yang logo syarikat tu kan. Logo Live Good lah. Tapi kalau kita nak lebih tarikan, lebih bagus guna gambar sendiri. Seperti mana si Bonnie ni. Bonnie ni kan. So ini gambar yang bagus sebab dia nampak business punya gambar. Ada gaya businessman lah kan. Okay. Kalau wanita pun boleh tuan-tuan pakai code, wanita punya code kan. Dia mesti seboleh-bolehnya nampak ada gaya-gaya bisnes tu. Kalau kita nak tarikan kuat kan. Dari segi kita berpakaian tu. Dari segi action dia ni pun ada gaya ada gaya lah kan. Dia punya tangan tu kan, dia punya senyum tu je, cara dia menyamping tu kan. Macam pro pula. Okay, so this is a good picture. This is a good picture. Tak payah handsome pun tak apa tuan-tuan, yang penting ada gaya. Okay, so ini dalam bahasa Indonesia ni, menggapai hidup kelimpahan yang lebih good. Ini dalam bahasa Indonesia. Ini bahasa Inggeris lah. How to live a prosperous life with Live Good. Dan yang ini hidup dalam kelimpahan di Live Good. Ini bahasa Malaysia. So ada 3 bahasa yang Sifu buat sekarang. This is not free tuan-tuan. Kalau awal-awal dulu Sifu bagi free, sekarang tak free. So sekarang dia punya harga ni RM20. RM20 satu. Tapi kalau ambil 3 ni, kalau ambil 3 bayar 50 je. Okay, kalau 3 bahasa ni 50 je. Tolak lagi RM10. Okay, kalau bukan tim Sifu RM50 satu. Jadi kalau 3 ni 150. Kalau bukan tim Sifu lah 150. Tapi kalau tim Sifu cuma 20. Tapi kalau ambil 3 bayar 50. Okay, dapat 3 lah. Now, kalau bahasa Indonesia ni dia menggunakan currency rupiah. Okay. Kalau bahasa lebih kurang sama je. Bahasa Indonesia kita boleh faham. Kita boleh faham Indonesia boleh faham bahasa Malaysia. Tetapi perbezaan di sini tuan-tuan ialah currency itu. Okay. Jadi kalau tuan-tuan nak sampaikan kepada orang Indonesia, mesti guna landing page Indonesia. Tak boleh guna yang bahasa Malaysia. Sebab kalau bahasa Malaysia, currency-nya ialah ringgit. Jadi orang Indonesia tidak faham ringgit, tuan-tuan. Dia tidak boleh fikir ringgit itu berapa. Kan? Jadi mesti orang Indonesia yang tuan-tuan nak sampaikan itu mesti guna Indonesia punya landing page. Okay? So dia ada username kita tu /Indo. Tu Indo tu Indonesia. Kalau Malaysia BM. Kita punya username -BM. Okay. Kalau Inggeris EN. Tu. Okay. So kalau kita tengok sebut klik ni. So ini adalah landing page. Okay. So ada beberapa video di sini. Okay. So ini owner dia. So semua ini dalam bahasa Indonesia
dan rupiahnya, currency-nya rupiah. Ya, rupiah. So ini yang kita share kepada orang yang warga Indonesia lah. Okay. Again, Ispu beritahu, kita kena bagi something dulu sebelum ini. Sebelum kita bagi link ini, kita kena bagi something untuk tarik perhatian dia. Okay. So, yang lain sama je, berbezanya ialah currency. Beza currency, beza bahasa lah. Antara tiga bahasa tu, bezanya ialah bahasanya dan juga currency-nya. Dua perbezaan, bahasa dan juga currency, mata wang. Jadi marketing plan dia akan menggunakan mata wang ikut negara itulah. That's why you need 3. Kita perlukan 3 sebab Indonesia mesti guna Indonesia, Malaysia mesti guna Malaysia, di luar negara guna bahasa Inggeris. Okay, bahasa Inggeris. Jadi bahasa Inggeris mata wangnya ialah dolar Amerika. Okay, jadi ini bahasa Inggeris. So mata wangnya ialah dolar. Jadi kita akan cerita menggunakan currency dolar. Semua di dolar. Okay, so seperti itulah tuan. So ada pelbagai cara. Tentu nak guna Live Good Tour saja pun boleh. Live Good Tour yang kita punya affiliate tu kan. Okay. Pun boleh. Cubalah. Yang cuba guna tu. Kalau bahasa Inggeris, kalau tuan-tuan nak market global. Tuan-tuan nak masuk market global. Kan. Guna yang Live Good Tour tu. Live Good Tour tu. Guna yang tu. Okay. Sambil-sambil guna juga yang Sifu buat tu, landing page yang Sifu buat tu. Itu second. Antara yang tu, nanti antar lagi yang landing page kan. Sebab dia lebih detail, lebih marketing plan-nya lebih detail dalam landing page yang Sifu buat berbanding yang Live Good Tour tu. Tapi boleh tentu hantar dulu yang Live Good Tour, lepas tu hantar kemudian yang landing page yang Sifu punya. Okay, seperti itulah. Okay, ada lagi tuan-tuan nak bertanya? Sekarang dah dekat pukul 11. Sifu, tadi Christopher tadi, selain daripada Facebook, dia kata yang penting adalah YouTube. Dia kata YouTube tu kalau kita posting selalu, maknanya kita punya profile, kita orang kenal lagi kita. Jadi bila kita kata ada orang tu buat setiap hari, ada tu 2-3 hari sekali kan. Jadi sebenarnya bila kita sebenarnya jual produk tu, bukan kita jual produk, kita jual diri kita sendiri sebenarnya. Pasal apa? Bila kita buat YouTube tu, bila orang dah kenal kita, orang confident dengan kita, baru dia nak rapat dengan kita. Ini macam attractive marketing kan, rapat dengan kita. Lepas tu bila kita dah rapat dengan kita ada influence terhadap dia. Dia akan tanya macam-macam lah tentang diri kita. Kita pun macam discussion dengan dia lah. Apa yang sesuai lah. So bila kita dah dapat influence dia, bila apa yang kita suggest, biasanya dia akan ikut. Sebab tu kalau kalau kita tengok dekat dalam apa tu Live Good ni, siapa yang buat video banyak sampai beribu video, kebanyakannya dia tu dah diamond dah sekarang. Jadi saya rasa selain daripada Facebook, yang penting adalah YouTube. Tak kisahlah kita hantar 10 minit ke 20 minit dia, ataupun kalau ada panjang sikit boleh lah, tapi tak boleh panjang sangat lah kan, pasal orang attention span dia pendek biasanya. Jadi memandangkan itu, ramai antara kita tak kerti, macam saya pun tak kerti nak buat YouTube. Kalau macam Sifu boleh buat video bagaimana kita nak ambil gambar video, lepas tu sunting sedikit untuk upload, mungkin kita boleh cubalah kan. Saya rasa itulah pasal kalau kita pasal kita tak confident sebenarnya nak buat. Kalau confident, saya rasa ramai yang akan buat YouTube, pasal semua orang ada idea tersendiri kan. Dia punya bakat sendiri, macam mana nak interact dengan orang, macam mana nak cerita pasal produk mungkin tak sangatlah pasal diri dia, apa dia buat ke. Jadi orang akan tertarik dengan dia, indirect dia akan tertarik dengan
inilah pasal dia juga mewakili company dia juga secara tak langsung. Ya. Saya rasa penting YouTube tu Sibu. Ya. Okey. Nah, sebelum tuan-tuan buat YouTube video, buat dulu. Ini langkah dia tuan. Untuk tuan-tuan masuk ke alam YouTube, tuan-tuan buat dulu video dalam Facebook. Buat dalam Facebook. Rakam video, tuan-tuan boleh rakam video macam-macam tuan-tuan. Rakam video ni guna handphone ke apa ke. Boleh saja guna mobile phone kalau nak buat video kan. Kebanyakan orang pun nak gunakan mobile saja, tapi kalau tuan-tuan nak buat macam Sibu buat melalui PC, melalui PC lah, Sibu guna PC. But kalau tak ada PC pun tuan-tuan boleh guna mobile phone, rakam je kan. Rakam saja, sebab ada satu masa nanti kalau tuan-tuan Sibu pun bukan biasa, tak berapa minat sangat guna live, tapi dia kalau kita tengok tadi yang si Christopher ni dia sarankan live, Facebook live. Facebook live itu cara nak tarik followers. Antaranya ialah Facebook live, video dalam bentuk video tapi live dalam Facebook, dipanggil Facebook live. Buat dulu itu yang tu. Kalau sudah biasa dengan buat video dalam Facebook, dan yang kedua ialah tuan-tuan boleh masuk ke dalam YouTube. Video dah ada, tinggal nak upload je, upload dalam YouTube lah kan. Dia akan jadi senang, dia akan senang apabila kita sudah ada konten. Masalahnya YouTube ni tuan-tuan mesti ada konten, kita mesti ada konten yang berterusan, barulah channel itu hidup, channel YouTube itu hidup apabila kita boleh create konten consistently kan? Jadi berlatih dulu dalam Facebook. Tuan-tuan buat simple video je dulu kan, ambil rakam video. Betul tadi yang Syarwin kata tu betul tuan-tuan. Dia bila kita buat video ni ikut gaya kita lah. Jangan ikut gaya Sifu punya gaya lain. Tuan-tuan punya gaya sendirilah kan. Dia mesti masing-masing punya gaya, jangan tiru orang kan. Buatlah tuan-tuan punya style bercakap tu, style macam mana tuan-tuan bercakap tu kan. Tak payah ikut orang, ikut gaya sendiri. Upload je dalam tuan-tuan punya Facebook tu kan. Nanti adalah kawan-kawan, tapi pastikan tuan-tuan mesti ada kawan tuan-tuan, jangan tak ada kawan. Mesti add orang. Jadi itulah yang saya kata tadi, tuan-tuan punya Facebook tu biar nampak cantik kan. Nampak ada tarikan lah sebelum tuan-tuan buat video ni. Tulis dulu hobi apa hobi dulu, masukkan dalam sana, copy bahan-bahan tu masuk dalam tuan-tuan punya profile, cantikkan tuan-tuan punya profile tu, gambar apa semua, biarkan nampak ada yang elok lah, gambar yang elok kan. Kumpulkan, meramaikan dulu your friends kan. Friends dah ramai-ramai sikit, start buat video. Kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook tu kan, kawan-kawan yang kita nampak tu dia punya video simple je. Pendek-pendek je kan, simple pendek-pendek saja kan. Tapi dia punya followers kan ramai kan. Beribu orang follow dia punya followers. Simple je tuan-tuan. Jadi apapun video, kalau tuan-tuan consistent sharing kan, apapun hobi apapun, hobi memasak ke hobi apa ke, dia mesti ada followers tuan-tuan, dia mesti ada orang yang follow kita kan? Ada tu. Macam itulah tuan-tuan boleh, but for newcomers yang baru nak berjinak-jinak ni, buat dulu Facebook kan, aktifkan dulu Facebook, Facebook dah okey, baru pergi ke YouTube. Baru kita masuk ke YouTube. Apabila kita sudah banyak bahan kita, simple je YouTube tu kan. Tuan-tuan boleh dalam YouTube pun banyak pelajaran macam mana nak buat video-video YouTube. Dia ada banyak pelajaran kat dalam, kalau kita rajin lah. Search dalam YouTube tu
Okay, macam mana nak buat video-video. Cara Sifu buat video ni mungkin tidak sesuai dengan tuan-tuan. Sifu punya cara buat video lain. Kan? Kalau kebanyakan orang tidak guna cara Sifu ni. Kebanyakan orang dia ambil mobile phone je, kan. Sifu tak guna mobile phone, Sifu guna PC. Okay, tapi boleh guna mobile phone, boleh, okey juga. Dan kadang-kadang simple, itulah kata simple thing lagi bagus, kan. Guna mobile phone lebih menarik kadang-kadang sebab dia simple thing. Okey, boleh, rasanya cukup lah tu. Okey, jam 11 dah. Okey, terima kasih Sifu. Alright, so seperti yang Sifu kata, malam ni kita cerita si Bonnie M lah. Tuan tahu tak Bonnie M? Lagu kumpulan Bonnie M.